Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya hendak masih membincangkan isu pembelian kapal selam Scorpene. Okey? Isu pembelian kapal selam Scorpene. Sebab di media sosial saya ingin memberi amaran. Okey. Sekarang berlaku perang persepsi. Sekarang berlaku perang saraf. Bukannya perang fakta. Okey. Okey, sama juga ya. Sama juga isu 2.6 bilion yang ada perang saraf. Ya, saya dah berulang kali beritahu, buat apa nak dengar sesiapa? Ya. Buat apa saya nak dengar blogger? Buat apa saya nak baca cerita, ya, dakwaan pihak tertentu? Buat apa? Sebab Najib sendiri dah beritahu, dia hanya menganggap itu Dharma Rajab Absari. Maknanya dia tak ada bukti. Maknanya kita ditipu. Buat apa nak dengar benda lain? Ya? Dari situ kita dah dapat tahu apa yang mahkamah putuskan adalah sah. Jadi itulah perang saraf, perang persepsi yang sedang bermain di media sosial. Jadi cerita akan dilontarkan kerana cerita ni diharap ya dengan cara penyampaian akan mempengaruhi orang. Tapi semuanya tak ada bukti. Jadi hari ini saya nak cerita berkenaan dengan bukti bahawa Najib terlibat dalam urusan atau keputusan kerajaan membeli kapal selam Scorpene. Ya, sebab saya buat live ini sebab setelah membuat live semalam ada ramai yang bersetuju dengan hujah saya dan telah bertanya banyak soalan. Ya, jadi ada juga yang meminta saya meringkaskan ya fakta-fakta dan bertanya kepada saya di mana nak dapat bukti Najib terlibat dalam keputusan kerajaan membeli kapal selam Scorpene. Ya, di mana dia tanya nak dapatkan bukti. Jadi hari ini saya akan jawab di mana nak dapatkan bukti. Hari ini saya akan jawab satu persoalan yang ditimbulkan kepada saya. Benarkah ada siasatan yang sedang dijalankan di Perancis? Sebenarnya saya dah sentuh semalam, anda boleh rujuk di YouTube Regi Jasiri Taudin, tapi tak apa sebab ditanya kan. Benarkah ada siasatan, dan sebenarnya siasatan itu merangkumi skop siasatan tu apa dia, skop dia. Okey, saya akan jawab ya, ringkas, padat. Okey. Jadi skop siasatan di Perancis saya akan jawab. Apa hubung kait siasatan itu dengan urusan jual beli Scorpene dengan Malaysia, saya akan jawab. Di mana nak dapatkan bukti penglibatan Najib dalam keputusan kerajaan membeli kapal selam Scorpene, saya akan jawab. Dan yang paling utama, saya akan jawab cara Najib telah bermain spin dengan persepsi palsu, ya, menimbulkan persepsi. Maknanya bukan dia yang kata, tetapi ditimbulkan dengan cara pengolahan penulisan dia, menimbulkan persepsi palsu kononnya dia tak terlibat dalam keputusan kerajaan membeli kapal selam Scorpene. Itu adalah persepsi palsu yang ditimbulkan. Saya akan tunjuk kepada anda bagaimana dia membuatnya. Okey. Jadi saya mulakan. Pertamanya kita balik pada apa yang Najib tulis. Okey. Saya dah sentuh semalam, tapi saya akan lebih terperinci dan lebih padat, lebih ringkas berdasarkan soalan yang ditanya. Pertamanya Najib menulis, sebenarnya negara Perancis telah siasat isu Scorpene dari 2010. Sekarang pun masih siasat dan belum didakwa secara rasmi. Itu betul. Ya. Perancis telah mulakan siasatan dari 2010 dan masih sedang siasat. Tetapi ada perkembangan baru. Dan perkembangan baru itu adalah bahawa apabila satu kumpulan, the Thales Group, yang terlibatlah dalam urusan kapal selam Scorpene itu, ya, the Thales Group di Perancis, telah memberitahu bahawa syarikat itu sedang disiasat berhubung perjanjian senjata dengan Malaysia. Dan perjanjian itu melibatkan perjanjian
jual beli Skopin. Jadi ini baru, dia telah mengaku. Kemudian ada seorang hakim Perancis, hakim ya, yang mendakwa kumpulan syarikat ini terlibat dalam rasuah berhubung perjanjian atau perjualan kapal selam ke Malaysia. Okey. Najib adalah Menteri Pertahanan pada ketika perjanjian bernilai 1.2 bilion US dollar itu ditandatangani untuk membeli 2 kapal selam kelas Skopin dan 1 kapal selam Agusta. Okey. Rakan sekutu Najib, Abdul Razak Baginda, telah bertindak sebagai penasihat dalam perjanjian itu dan dia dituduh menerima sogokan dalam nilai hari ini 121 juta US dollar. Dan wang itu disyaki telah diberikan kepada Najib. Jadi itulah apa yang didakwa atau disyaki berlaku. Okey. Jadi kalau sekarang kita lihat ada sekutu rapat Najib, Jolo, dikaitkan dengan skandal 1MDB, kecurian duit 1MDB. Masa Skopin dibeli, ada seorang lagi sekutu rapat Najib, Razak Baginda, disyaki telah menerima sogokan pada nilai hari ini 121 juta US dollar dan dana itu disyaki telah disalurkan kepada Najib, dan ini semua sedang disiasat di Perancis melibatkan syarikat Thales yang terlibat dalam urusan jual beli kapal selam Skopin. Jadi apa yang Najib kata betul, siasatan sedang dijalankan, cuma perincian siasatan itu Najib tidak beritahu. Apa yang mereka syak berlaku dia tidak beritahu. Ini dia tak beritahu. Okey. Ada lebih lagi Najib lupa beritahu. Ada lebih lagi tapi yang itu kita tak nak masuklah. Okey. Seterusnya Najib menulis, bukan saya yang pilih dan runding pembelian kapal selam tersebut. Walaupun saya Menteri Pertahanan pada masa itu, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang pilih kot, bukan saya. Ini Najib tak tunjuk sebarang bukti. Dan pembelian kapal selam itu semestinya melibatkan Kementerian Pertahanan. Jadi mungkin secara peribadi antara Menteri Kewangan dengan Najib tu ada perkara lain yang berlaku, itu kita tak nak tahu. Yang kita tahu secara rasmi, semuanya yang bertanggungjawab adalah Kementerian Kewangan, semuanya Pertahanan, semuanya perlu kelulusan Kementerian Pertahanan. Memang pun perlu kelulusan Kementerian Kewangan. Jika ada satu projek Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan nak beli benda ni, sekian-sekian benda ni, Kementerian Pertahanan nak buat sekian-sekian benda, semua tu perlu pendanaan. Jadi semestinya perlu kelulusan Kementerian Kewangan. Itu tak payah sebut. Tak payah sebut. Kalau esok Kementerian Pendidikan nak buat satu-satu projek, dan Kementerian Pendidikan untuk luluskan projek itu memang perlu kelulusan Kementerian Pendidikan, tetapi juga perlu kelulusan Kementerian Kewangan, sebab dalam aspek pendanaan perlu dipersetujui dana tertentu untuk projek berkenaan. Itu tak payah sebut. Tapi pokoknya dalam urusan pendanaan, dalam urusan kos dan sebagainya, perlu kelulusan Kementerian Kewangan. Tetapi dalam urusan memilih kapal selam itu, memang kita perlu beri alasan kepada Kementerian Kewangan. Mengapa saya pilih kapal selam ini, harga dia ini, mengapa saya tak pilih kapal selam itu, harga dia yang itu. Itu memang perlu beli, dan Kementerian Kewangan perlu luluskan pemilihan anda. Tetapi pemilihan akhir tetap perlu kelulusan Kementerian Pertahanan. Pemilihan kapal selam yang mana yang nak beli, keputusan nak beli perlu akhirnya dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Sebab kalau Kementerian Pertahanan tak luluskan, biar Kementerian Kewangan luluskan pemilihan kapal selam, biar Kementerian Kewangan meluluskan pembelian kapal selam, tapi kalau Kementerian Pertahanan tidak luluskan, tak jadi beli.
Jadi kat situ Najib dah kelentong atau tak cerita penuh lah. Okey. Jadi seterusnya Najib kaitkan Mahathir. Dia kata Mahathir sudah meninjau kapal selam dari Perancis pada ketika 597. Ya. Mahathir tinjau. So what? Adakah itu bermakna Mahathir yang putuskan? Kemudian setelah meninjau, Najib tulis ya, kapal selam itu, Mahathir menulis surat kepada Perdana Menteri Perancis. Ya. Dalam kandungan surat itu Mahathir berkata ini, berkata itu, ya. Ya. Berhubung, dan seolah-olah Mahathir berkata kapal selam mana yang akan dibeli. Okey. Tapi tak ada bukti yang ditampilkan. Sebaliknya Najib rujuk kepada penulisan blog. Dan blog itu penulisnya beruang biru. Dan sebelum PRU 14, Satu Malaysia tahu beruang biru tu pro blogger, pro BN, pro Najib. Ya, bukannya sumber rasmi yang Najib petik. Dan lagi satu, ini melibatkan urusan pembelian kapal selam, teknologi pertahanan Perancis, kes sensitif, berat ni. Jadi semestinya melibatkan kerajaan dengan kerajaan, dan semestinya melibatkan penjawat tertinggi kerajaan dengan penjawat tertinggi kerajaan. Jadi semestinya Perdana Menteri akan komunikasi dengan situ, dengan Perdana Menteri Perancis. Jadi jika Perdana Menteri Malaysia berkomunikasi dengan Perdana Menteri Perancis dan beritahu inilah yang kita akan beli, itu bukan bermakna Perdana Menteri Malaysia membuat keputusan akhir, kelulusan akhir. Semestinya Kementerian Pertahanan perlu lulus, perlu buat keputusan. Tak boleh membelakangi Kementerian Pertahanan. Ya? Dan Menteri Pertahanan adalah Najib. Jadi adakah Najib mencadangkan bahawa perbincangan Mahathir dengan Perdana Menteri Perancis membawa maksud Mahathir secara eksklusif meninjau dan memutuskan untuk membeli kapal selam Skopin tanpa kelulusan Kementerian Pertahanan? Itu tak mungkin. Adakah Najib mencadangkan bahawa Kementerian Pertahanan tidak terlibat secara langsung dalam proses peninjauan dan rundingan ke arah pembelian kapal selam? Bermula dari inisiatif membeli kapal hingga kelulusan pembelian dibuat? Tak mungkin. Jadi dengan memetik blog ini, bukan sumber rasmi, dengan memetik penulisan blog ini, Najib dah alihkan perhatian rakyat supaya rakyat tidak memikirkan perkara-perkara yang patut. Ya. Dan apa yang rakyat harus fikirkan sekarang ialah jika ada bukti penglibatan Najib, nak cari kat mana? Kementerian Pertahanan. Jadi sekarang ada tak bukti itu? Okey, menurut saya ada. Saya tidak akan cerita lanjut. Menurut saya ada. Sekarang saya beri satu cabaran. Nak solve perkara ni mudah je. Sekarang kita minta Menteri Pertahanan korek balik rekod. Ya, korek balik rekod. Minit mesyuarat Kementerian Pertahanan dalam tempoh berapa tahun itu, daripada mulanya inisiatif pembelian kapal Skopin ini ditimbulkan sehingga kelulusan pembelian dibuat. Dan korek semua rekod tu dan serahkan rekod ini kepada badan penyiasat, serahkan kepada SPRM, serahkan kepada PAC, ya, supaya mereka boleh kaji dan lihat apakah Najib sebagai Menteri Pertahanan langsung tidak membincangkan isu Skopin ini, tidak terlibat langsung dalam kelulusan, ataupun tidak, bukan Kementerian Kewangan, Menteri Pertahanan yang buat kelulusan, bukan Menteri Pertahanan yang buat keputusan nak beli Skopin. 100% Menteri Pertahanan adalah orang yang wajib memutuskan sama ada boleh tak kita beli kapal selam itu, sama ada boleh tak kita beli Skopin, bukan beli kapal selam lain. 100% Najib lah orangnya. Tidak kira Mahathir nak beli ke tak nak beli ke, dia pilih Skopin ke dia tak pilih Skopin ke, itu dia boleh bahaskan dengan Najib secara berasingan. Tetapi keputusan akhir mesti menerima
persetujuan Menteri Pertahanan. Itu sah, 100% sah, dan buktinya ada dalam Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi sekarang korek balik minit mesyuarat. Dan juga Kementerian Kewangan atau Menteri Kewangan lah ni, korek juga semua segala rekod dokumentasi melibatkan pembelian kapal selam Scorpene dan serahkan kepada SPRM dan PAC. Ya. Atau kalau berani keluar dan beritahu tidak ada satu dokumentasi melibatkan keputusan akhir yang tiada tanda tangan Najib, yang ada tanda tangan Najib. Ya. Kalau berani, mustahil. Kalau berani, keluarlah statement. There is no documentation that has signature of Najib dalam keputusan akhir pembelian dan pemilihan kapal selam. Ya. Contohnya, saya dan bini saya nak beli satu kereta. Bini saya putuskan kita perlu beli BMW. Itu antara saya dengan bini saya. Tetapi sebagai ketua rumah, keputusan akhir di tangan saya. Jadi saya yang memutuskan, okey, kita beli BMW. Saya tak boleh tuding jari kat isteri saya. Kalau ada isteri lah, bukannya ada pun. Ya. Itu maksudnya. Tuding sebut nama Mahathir, it makes no sense. Dan lagi satu, memang pun apa jua keputusan membeli itu perlu kelulusan Kementerian Kewangan, sebab melibatkan pembelian dana. Jadi kalau anda pilih Scorpene, bukan pilih yang ni, perlu juga kelulusan Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan perlu jelaskan kepada Menteri Kewangan kenapa Menteri Pertahanan dia pilih Scorpene bukan pilih ini. Sebab Menteri Kewangan pun nak tahu mengapa pilih ni, mengapa tak pilih yang tu, dari sudut kos. Jadi perlu juga kelulusan Menteri Kewangan. Jadi jangan spin Najib. Dan blogger-blogger Najib, pentaksub Najib, jangan spin. Kita tak nak dengar cerita pentaksub, kita tak nak dengar cerita blogger. Kita nak sekarang sahut cabaran saya. Kalau Menteri Pertahanan berani keluar kenyataan tak ada satu pun dokumentasi yang memutuskan pembelian Scorpene tu ada tanda tangan Najib. Kalau Menteri Pertahanan berani beritahu tak ada minit mesyuarat yang menunjukkan keputusan akhir melibatkan Kementerian Pertahanan. Itu baru betul. Blogger perlu halakan anda ke arah yang betul, bukan cerita sana cerita sini, cerita je buat apa. So sekarang kita tunggu, kita lihat Menteri Pertahanan lah ni berani tak sahut cabaran. Anda pun minta Menteri Pertahanan, bukan minta orang lain. Buat apa? Orang lain bukan ada kat situ pada ketika benda tu berlaku. So ringkas, padat dan sah. Apa yang telah saya ajukan adalah fakta sahih. Jadi anda boleh bertanya soalan sekarang. Hussein Hassan, beruang biru adalah Kunta Kinte geng Mike Mu, ya. Okey, ada lagi penulis upahan Najib. Tahu. Tapi ramai, saya bukan menumpu kepada sesiapa. Ramai mereka cuba masuk, cuba kutuk saya dalam video yang lepas dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya mereka pandai main kutuk. Oh, awak perlu baca penulisan dia ni, awak perlu dengar ulasan dia tu. Tapi dia sebenarnya dalam apabila cuba menangkis dakwaan saya, tidak dipersembahkan apa-apa bukti. Ini adalah perang persepsi, perang saraf. Sebab Najib terdesak. Okey. Sebenarnya Rosmah kot. Abdul Rahman, kita kena terima sekiranya selepas ini Mahkamah Persekutuan kekalkan keputusan semua sebelum ini. Yes.
Mat Sabna, saya rasa PM Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan ketika itu disiasat secara menyeluruh, baru kebenaran akan terungkap. Okey, Mat Sabna. Okey. Jadi anda perlu faham secara ringkas, tak payah siasat Menteri Kewangan semua, Menteri Pertahanan cukup. Okey. Pembelian Skopin melibatkan pertahanan negara semestinya di bawah jurisdiksi Kementerian Pertahanan. 1. 2. Okey, kedua, apabila melibatkan urusan jual beli, semestinya juga keputusan akhir memang Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan, tapi perlu kelulusan Kementerian Kewangan sebab melibatkan pendanaan. Jadi perlu juga kelulusan Menteri Kewangan, perlu juga jelaskan kepada Menteri Kewangan mengapa anda pilih kapal ini dan bukan kapal itu. Jadi betul Menteri Kewangan pun perlu luluskan. Tetapi itu bukan boleh diguna sebagai alasan, ya, untuk memberitahu rakyat secara palsu bahawa ini keputusan Menteri Kewangan, bukan keputusan saya. Sebab keputusan akhir perlu secara muktamad oleh Menteri Pertahanan. Maknanya Najib menipu. Ya. Ketiga, benda sensitif. Nak beli teknologi tahap tinggi pertahanan Perancis, iaitu kapal selam. Jadi semestinya melibatkan kerajaan dengan kerajaan, dan sudah pasti melibatkan penjawat tertinggi kerajaan Malaysia dengan penjawat tertinggi kerajaan Perancis. Jadi bila ada komunikasi, dan dalam komunikasi itu Mahathir menulis ke, bercakap ke, kita akan beli Skopin, itu bukannya bukti bahawa Mahathir yang putuskan. Bukan bukti. Maknanya Najib tak tampilkan apa-apa langsung. Keempat, tak payahlah nak petik blog. Dalam pertulisan Najib memetik blog MYKMU. Ya? Dan apabila anda klik, anda akan dapati ianya penulisan beruang biru. Ya? Nombor 5, perbincangan peribadi kita tak nak ambil tahu. Itu yang saya beri contoh. Suami isteri nak beli kereta, isteri putuskan kita perlu beli BMW, tapi keputusan akhir pada ketua rumah. Kalau suami akhirnya kata okey kita beli BMW, maknanya dia yang putuskan muktamad, bukannya sebab isteri dia. Ini sebagai contoh lah dalam rumah tangga yang mengamalkan suami sebagai ketua rumah, khususnya yang beragama Islam, ya. So kita tak nak tahu peribadi anda bincang apa, kalau ada lah, ya. So wajib melibatkan Kementerian Pertahanan. Yang keenam, tak payah cerita sana sini putar alam. Minta Menteri Pertahanan tunjukkan, korek balik minit mesyuarat berapa tahun tu. Banyak minit mesyuarat ni, serah kepada PAC dengan SPRM. Kemudian segala dokumentasi serah kepada PAC dan SPRM. Tunjuk dalam keputusan akhir tak ada dokumentasi yang ada tanda tangan Najib. Tunjuk tak ada minit mesyuarat yang boleh buktikan bahawa keputusan akhir adalah dari Kementerian Kewangan, Pertahanan. Tak boleh, tak mungkin. Daripada cerita sana sini, halakan rakyat ke perkara yang mudah difahami dan betul, iaitu tanya Menteri Pertahanan, korek balik semua minit mesyuarat dan dokumentasi, habis cerita, ya. Okey. Juzaili Muhammad Ali, Najib ni memang dengan rasuah berpisah tiada. Okey. Okey, kalau tak ada soalan kita akhiri live lah, ya. Saya pun cuma nak, sebab banyak sangat persoalan, jadi saya nak letak dalam perspektif. Sebab sekarang banyak cerita, orang panjang lebar, rajin buat artikel semua, banyak cerita. Oh sebenarnya dia ada ramai, bukan seorang, ya, saya bukan merujuk pada mana-mana blogger, ada ramai yang tengah rangka cerita. Oh sebenarnya kita ada maklumat, sebenarnya apa yang berlaku dulu ni, kita tak nak tahu semua tu. Kita tak nak tahu benda yang berlaku di mana kau tak ada. Kita tak nak tahu dalam perkara-perkara sensitif. Kalau setakat nak cerita berkenaan dengan pencaturan politik tu semua, silakan lah. Tapi benda-benda serius macam ni kita tak mahu tahu. Yang kita nak tahu, mana nak dapat bukti. Hari ini saya isytihar ada bukti.
Tapi sekarang saya cabar dulu. Kita biar Menteri Pertahanan dulu, kita beri dia ruang lah, tunjuk bukti tu. Kalau anda tanya saya, ada tak? Ada ya. Terang lagi bersuluh. Bukan bermakna kita kata keputusan akhir adalah Najib. Bukan kita tuduh Najib lakukan jenayah. Bukan. Itu yang saya pelik. Mengapa Najib takut? Kita bukan kata dia lakukan jenayah. Belum. Itu biar Perancis siasat. Yang kita kata keputusan akhir melibatkan dia. Itu je. So itulah. Nampak Najib takut. Mengapa takut? Takut sebab lakukan sesuatu kesalahan? Tak tahulah. Mak Sapna, adakah Menteri Pertahanan sekarang berani ke nak korek balik minit syurah? Takut kes sendiri pula akan terburai. Itulah saya cabar dulu. Itu saya cabar dulu. Okey. Cuma kalau anda tanya kepada saya, ada tak bukti? Hari ni saya beritahu 100% ada bukti. Tapi dan saya ulang, bukannya kita kata Najib lakukan kesalahan. Itu cerita lain. Ada tak Najib lakukan kesalahan ke tidak, itu cerita lain. Yang kita kata adalah Najib terlibat dalam keputusan akhir. Tu je. Okey. So itu sahajalah. Saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk. Pastikan anda klik dan baca, dan juga sertai saluran Telegram saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.